Terima kasih atas kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik berikan. Dan yang amat berhormat telah pun bergerak daripada bilik Pengetua Sekolah Menengah Teknik Kangar. Assalamualaikum. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Besar Perlis. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi mulia di yang kurik kendi, yang merah saga, yang molek budi, yang indah bahasa. Kalau ribut runduklah padi, padi cupak datuk temanggung. Kalau hidup tidak berbudi, duduk tegak, berdiri canggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang amat berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Besar Perlis. Yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Mat Husin, Ahli Dewan Undangan Negeri Bintong. Yang berhormat Encik Zahari bin Baka, Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang 4. Yang berbahagia Encik Saleh bin Husin, Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Ahmad, Pengarah Pelajaran Perlis. Dev-dev jemputan, ketua-ketua jabatan, Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri serta ketua-ketua sektor Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, pegawai-pegawai ikhtisas Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, para pengetua dan guru besar sekolah-sekolah negeri Perlis, guru-guru, para pelajar serta warga pendidikan negeri Perlis. Terusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati sekalian, selamat datang ke Konvensyen Berbudi Bahasa dan Nilai Murni
menjana kecemerlangan pendidikan di negeri Perlis. Sidang hadirin sekalian, dengan penuh tulus dan rasa rendah diri, sama-samalah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya maka kita dapat bersama-sama berhimpun di dewan yang serba indah ini, Dewan Murni Sekolah Menengah Teknik Kangar, untuk menjayakan satu agenda negara, iaitu ke arah pembentukan satu generasi yang berhemah tinggi, berbudi bahasa dan terbilang bangsa Malaysia berbudi bahasa keutuhan bangsa, insya-Allah. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Besar Perlis, dan merakamkan ucapan terima kasih kerana telah sudi melapangkan masa untuk hadir ke majlis kita pada pagi ini dan seterusnya menyempurnakan perasmian konvensyen kita pada pagi ini. Kita ungkapkan sekalung budi penghargaan buat Yang Amat Berhormat. Kain songkit panjang 9, panjang serta kepalanya. Tuan umpama permata intan, kita menumpang akan cahayanya. Sekalung budi juga kita rakamkan buat Dev-Dev penjemputan dan seluruh warga Dewan pada pagi ini kerana turut sudi hadir bersama untuk menjayakan acara yang cukup bermakna lagi bersejarah yang akan kita langsungkan sebentar nanti. Sidang hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya bagi pihak majlis dengan besar hati mempersilakan Yang dimuliakan Tuan Haji Ahmad bin Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya akramal akramin, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana dengan taufik dan inayah-Mu jua dapat kami berada di dalam dewan yang indah ini untuk mengadakan majlis perasmian konvensyen berbudi bahasa dan nilai-nilai murni menjana kecemerlangan pendidikan di negeri Perlis. Ya Allah, ya Tuhan yang bersifat ihsan, yang memahami segala tujuan dan impian, berikanlah kami segala kekuatan dan kesungguhan untuk melaksanakan apa jua bentuk kebajikan. Berikanlah kami ketabahan dan kecekalan dalam usaha menjadikan anak bangsa insan mulia dan berwawasan. Jadikanlah majlis ini sebagai satu wadah untuk kami bersatu padu dan bekerjasama demi untuk membangunkan dan memertabatkan anak bangsa agar mencapai kejayaan, kecemerlangan dan kegemilangan. Ya Allah, ya Tuhan yang mendengar segala permohonan dan permintaan, kurniakanlah kami kekayaan ilmu pengetahuan, muliakanlah kami dengan ketakwaan, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat kepujian. Ya Allah, ya Mannan, berikanlah kepada kami kesihatan badan dan akal fikiran. Moga-moga dengannya dapat kami berbakti dan beramal secara berterusan. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah hari-hari yang kami lalui dengan penuh kerahmatan, di pertengahan amalan kami dengan keberkatan, dan disudahi dengan keampunan dan kemenangan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati, lagi dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau peliharai dan Engkau redai. Jauhilah kami dari segala bahaya, keresahan dan kemusnahan. Hanya dengan limpah kurnia-Mu jualah ya Allah segala permohonan dan segala amalan akan diperkenan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita pada pagi ini akan berlangsung dengan sesempurna adanya. Terima kasih Ustaz. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati ucapan oleh yang berbahagia pengarah pelajaran Perlis, Tuan Haji Ismail bin Ahmad. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Besar Negeri Perlis, yang berbahagia Encik Saleh bin Mak Husin, Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, ahli-ahli yang berhormat, yang berusaha Encik Abdul Wahab bin Ismail, Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah, Negeri Perlis. Jawab ingat tukar. Tuan-tuan Ketua Jabatan Negeri Perlis, tuan-tuan Ketua Sektor, tuan-tuan Pengetua Guru Besar, tuan-tuan puan-puan Pengetua Guru Besar, didik jemputan, khususnya anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana dengan berkat dan inayahnya dapatlah kita bersama-sama pada hari ini untuk memeriahkan lagi konvensyen dan hasrat mengenai budi bahasa yang telah terancangkan pada hari ini. Saya bagi pihak warga Jabatan Pelajaran Negeri Perlis dan seluruh pelajar mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perlis ke majlis pada hari ini, dan amat berterima kasih kerana memberi segala bantuan dan juga galakan untuk menjayakan majlis pada hari ini, dan seterusnya berkenan untuk merasmikan majlis konvensyen pada hari ini. Dan juga saya mengalu-alukan kehadiran yang bahagia Encik Saleh bin Mak Husin, Pengarah Bahagian Sekolah, yang sudi bersama-sama pada hari ini walaupun mempunyai atur cara yang ketat di Kementerian Pelajaran. Sesungguhnya kehadiran beliau menggambarkan bahawa pihak Kementerian Pelajaran memberi sokongan sepenuhnya kepada atur cara untuk kebaikan kita semua. Dan saya juga mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sini, semoga akan memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, masyarakat kita hari ini digesa untuk menghidupkan kembali
amalan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Amalan nilai murni adalah perlakuan yang bersifat universal dan merupakan tuntutan agama. Dalam pendidikan, penerapan nilai-nilai yang pertama sekali kita terapkan ialah melalui apa yang disarankan oleh falsafah pendidikan negara kita. Antara lain ciri-ciri yang diterapkan, yang perlu diterapkan ialah pertama, kita di nilai-nilai kepercayaan dan juga patuh kepada Tuhan. Yang kedua, menuntut kita budaya berilmu pengetahuan dan juga berakhlak mulia di kalangan anak-anak kita. Yang ketiga, bertanggungjawab kepada diri, kepada masyarakat, kepada agama dan juga kepada negara. Keempat, berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Dan juga kelima, samping itu kita juga dikenaki memiliki sasiah yang seimbang dan juga sepadu di kalangan anak didik kita. Dan ini memerlukan kerjasama kuat dan juga kesabaran untuk menerapkan nilai-nilai itu kepada para pelajar yang kita didik. Oleh itu, majlis pada hari ini barangkali adalah untuk memperkukuhkan lagi, untuk mengingatkan dia lagi tentang tanggungjawab para pendidik yang untuk mendidik anak-anak didik kita sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar yang dihormati, keseimbangan dan keharmonian dalam falsafah pendidikan negara akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum secara formal dan tidak formal supaya ilmu pengetahuan akan dikembangkan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain dalam tujuan yang murni ini. Usaha dan kesedaran daripada insan itu sendiri amat penting dalam mentafsir, membentuk dan juga melaksanakan hasrat falsafah pendidikan negara demi untuk melahirkan insan yang berilmu, beriman dan juga berakal serta berketerampilan dan berakhlak mulia. Kesedaran tentang penanaman nilai-nilai murni disemai dan dibajai mulai zaman kanak-kanak lagi. Ibu bapa, guru-guru dan masyarakat masing-masing berperanan dalam memberi teladan kepada anak-anak agar mereka dapat menyelesaikan dan mempersembahkan diri mereka berdasarkan kepada nilai-nilai murni yang ditonjolkan, karena masyarakat mereka ibarat kanvas yang perlu dicorak dengan warna-warna yang menarik dan segar. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dikasihi, pendidikan di rumah bergantung kepada keluarga itu sendiri. Tugas mendidik anak-anak terletak di atas pundak ibu bapa sendiri. Anak-anak membesar dengan mencerminkan sikap dan amalan kedua-dua ibu bapa mereka di rumah. Ibu bapa yang baik yang menjadikan diri mereka model atau qudwah hasanah, itu contoh yang baik yang perlu diikuti, dan melahirkan anak-anak yang baik, bermoral serta mempunyai budi bahasa yang tinggi. Ibu bapa lah sekolah pertama bagi anak-anak didik kita. Bapa pula sebagai pemimpin
yang adil dan bertanggungjawab harus mempunyai wawasan untuk keluarga masing-masing. Ibu bapa harus sentiasa memupuk, mengasuh dan menunjukkan kasih sayang yang terselah kepada anak-anak mereka. Setelah semua ini dilakukan, maka senjata bagi orang-orang mukmin ialah doa dan bersifat tawakal dan menentukan hasil usaha sejak ibu bapa. Keluarga yang dibina atas dasar Islam ialah keluarga yang berjaya di dunia dan di akhirat. Begitu juga keluarga yang baik, yang bermoral, yang dapat mengekalkan kebahagiaan anak-anak kita sekalian di masa akan hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun peranan ibu bapa adalah penting dan sangat mengaruhi para pelajar, kita tidak lupa peranan yang dipertanggungjawabkan kepada kita semua di kalangan pendidik. Oleh itu, walau apapun kelakuan, walau apapun buruknya disiplin para pelajar, kita tidak boleh mengabaikan atau meninggalkannya. Malah menjadi tanggungjawab utama kita untuk membaiki prestasi para pelajar. Sudahlah para pelajar itu mempunyai bapa mungkin kurang untuk beri perhatian, kita pula janganlah mensia-siakannya, malah menjadi tanggungjawab utama diri kita untuk membetulkan dengan sabar, dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan pengalaman yang banyak untuk menjadikan para pelajar kita ke arah jalan yang benar, berdisiplin dan berhemah tinggi. Oleh itu, saya menyeru para guru, para pendidik haruslah main peranan yang bijaksana menyelesaikan sebarang masalah dan bukan untuk melemparkan masalah ini kepada warga sekolah lain umpamanya. Dan tanggungjawab sekolah masing-masinglah untuk merealisasikan hasrat kita untuk menjadi pelajar yang cemerlang, berilmu dan berakhlak tinggi. Para pelajar yang dikasihi, anak-anak yang ada di sini adalah anugerah Allah kepada ibu bapa masing-masing. Dan anak-anak juga mempunyai peranan untuk menentukan kemajuan negara kita di masa hadapan untuk merealisasikan negara maju 2020. Anak-anak pelajar sekalian harus sikap yang baik terhadap pelajaran, sikap patuh kepada arahan-arahan ibu bapa dan guru-guru. Walaupun kita mempunyai pandangan dan juga pengalaman yang berbeza dengan ibu bapa kita, kita yakin dengan didikan guru-guru, peranan ibu bapa dan rasa hormat kalangan anak-anak kepada ibu bapa dan guru akan menghasilkan para pelajar yang cemerlang, yang boleh memainkan peranan untuk merealisasikan negara Malaysia maju pada tahun 2020. Itu saya berserulah para pelajar untuk menyahut cabaran ini. Dan kempen pada ini adalah satu usaha berterusan pihak sekolah untuk merealisasikan apa yang kita hajatkan. Dari segi ekonomi, kalangan sekolah begitu prihatin terhadap kelemahan dan kesusahan orang lain. Penerapan nilai-nilai murni yang mereka terima membantu pihak jabatan, membantu pihak keluarga untuk memajukan negara ini. Oleh itu, adalah diharapkan rancangan-rancangan persidangan-persidangan yang dibuat untuk untuk menyediakan para pelajar mencapai yang cemerlang, bukan sahaja dalam bidang pendidikan, bidang pelajaran, juga harus ditujukan untuk meninggikan sasiah dan budi bahasa para pelajar. Melalui penerapan nilai-nilai murni di sekolah, banyak pelajar yang dapat menerimanya. Misalnya,
mereka prihatin dalam menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Mereka pandai menyesuaikan di dalam kelompok tertentu agar tidak dapat menyinggung perasaan orang lain. Namun demikian, moga semua nilai murni ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah atau di rumah, diterima pakai oleh para pelajar kita. Oleh itu, kita harus bersabar, mencari jalan, mencari akal untuk merealisasikannya. Dalam masa 10 tahun, yaitu dari 1994 hingga Oktober 2004, menunjukkan 32,156 kes jenayah membabitkan remaja. Kita dapat lihat bahawa perubahan zaman ini dan kepimpinan bukan saja menjana ekonomi, tapi turut melonjakkan indeks jenayah di kalangan generasi muda kita. Perkembangan ini menuntut para ibu bapa, para guru dan para pelajar serta masyarakat bekerja keras untuk mengurangkan jumlah jenayah yang disebutkan tadi. Sejarah telah menunjukkan bahawa kecemerlangan sebuah tamadun boleh runtuh kerana runtuhnya nilai-nilai murni dalam jiwa pemimpin dan jiwa kepimpinan tamadun tersebut. Contohnya, banyak empayar dunia yang terkenal seperti Rom, Turki, Mesir, kerajaan Andalusia dan beberapa kerajaan lain telah runtuh akibat runtuhnya akhlak para remaja. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya peranan harus dimainkan oleh mereka. Oleh itu, akhirnya saya berseru semua pihak, para guru, masyarakat, pemimpin, para pelajar harus bekerjasama untuk mengelakkan keruntuhan negara kita. Bahkan perlu bekerja kuat untuk merealisasikan Malaysia maju pada tahun 2020. Dengan kata-kata itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak itik matinya lemas makan lengkun di Bukit Ashkin. Hilangnya bahasa kerana emas, tak nampak budi kerana miskin. Sekalung budi, sejambak rasa buat pengarah di atas sekapus serih dan seulas pinang yang telah disampaikan tadi. Budimu tetap kami junjung. Perak dipakai, suasa dibela. Gerak dah sampai, masa dah tiba. Harap-harap kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Harap hati kepada Tuan, tidak Tuan siapa lagi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Besar Perlis, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan konvensyen kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara yang majlis yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Puan Oi Ahlan baru sampai, duduk bawah. Yang berhormat Saudara Zahari dan juga Saudara Rosli Mak Husin. Yang berbahagia Cik Saleh Husin, Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Pengarah Pendidikan Negeri Perlis Tuan Haji Ahmad Ismail, Ketua-Ketua Sektor Saudara Salim Wahab Suki, pengetua dan juga guru besar, ketua-ketua jabatan, Dr.
Abdul Rahman Daud, para peserta convention, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya ucap terima kasih dan tahniah. Dan Cik Saleh beritahu kat saya ini adalah convention yang pertama yang diadakan di Malaysia. Itu sebab dia turun mari. Cik Saleh ni ialah batch saya di universiti. Dan dia ialah orang yang dapat first class honours. Tanya. Tapi saya tanya, you sambung buat PhD tak? Dia tidak. Allah naya, saya kata. Sebab banyak kawan-kawan saya yang dapat gender degree, sekarang ada PhD. Dapat gelaran doktor dan sebagainya. Banyak. Pasal bila dapat PhD, orang hak belakang orang tak tanya dah. You dulu dapat apa masa basic degree, orang tak tanya dah. Orang kira tam PhD. Saya harap Cik Saleh dia kata dia nak ambil PhD, saya mendoakan sebab dia tentulah boleh cepat sebab dia pun dapat first class. Dan dia terpaksa balik awal hari ini kerana dia nak pergi jumpa Nur Amalina. Bukan penyanyi dangdut ni, Nur Amalina Johor ni. Yang dapat 17A. Sebab saya di Polis ni jadikan Nur Amalina ni sebagai idola saya. Sebenarnya idola ni orang lebih berpengalaman dan saya patut jadi idola orang. Tak, MB jadikan Nur Amalina idola dia. Dan MB pun terus mendaftar ambil periksa PMR bahasa Arab. Tahu ni. Sebab apa? Melihat Nur Amalina 8 subjek dia tidak masuk kelas. Dia pergi tanya cikgu, dia berbual dengan orang-orang yang lebih dewasa ikut Cik Saleh ni, dan dia mempunyai cita-cita dan juga disiplin yang cukup tinggi, luar biasa. Dan dia bila dia kata dia nak habiskan satu benda, dia habiskan. Dia kata dia habiskan kerja sekolah, baru dia pergi yang lain. Dia habiskan kerja sekolah, lagi tak habis, dia tak berhenti. Bila habis, baru dia tumpu ke dalam subjek lain. Bukan senang dalam masa 1 tahun nak capai 17A1. Tapi kalau kita ada disiplin, kita boleh. Manusia yang berjaya dalam dunia ialah manusia yang berdisiplin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk membina akhlak. Apa dia akhlak? Akhlak tu disiplin. Semua disiplin dalam hidup membina akhlak yang mulia. Disiplinkan diri dengan Syirbayu Sigair. Jadi akhirnya kita jadi orang yang bagus. Bahasa Arab saya lah, saya faham dan cikgu-cikgu saya faham, Datin Naimah faham. Saya kata jangan hisap okok sebab Arab ni hisap pun syirbu, minum pun syarbat. Dia semua sekali, minum dengan hisap sekali yang Arab. Jadi senang. Jadi dia mempunyai disiplin yang tinggi. Apabila Rasulullah diutuskan kepada manusia untuk membina akhlak. Al-Quran itu akhlak. Dan akhlak ini boleh tercapai dengan disiplin. Rasulullah disiplinkan diri, makan dan berhenti sebelum kenyang. Kita kena berhenti sebelum perut kita melabu. Jadi tak ada disiplin. Saya menegur diri saya dan kawan-kawan, cuba kita belajar disiplin sekali dalam hidup. Dalam satu hari, belajarkan disiplin bagaimana nak capai akhlak yang mulia. Kita akan rasa jadi lain. Saya pernah buat. Satu hari saya bangkit, lepas tu pagi-pagi, mufti kata jangan lupa ambil habatus sa'adah sikit. Saya pun jemput sikit makan jintan hitam. Lepas tu makan buah kurma 7 biji. Lepas tu minum air zam-zam. Lepas tu pergi kerja. Lepas tu jumpa orang senyum. Tapi saya takut kok senyum terlebih daripada atas lagi. Masuk wak 8 ni. Saya pun senyum, apa khabar, assalamualaikum. Orang berjumpa, semua boleh. Lepas tu saya tengok makin ramai orang mari. Sebab apa? Yang pertama beritahu, minta apa boleh. Saya dah mula nak tukar dah pendirian saya. Tak boleh senyum dah sebab dah ada orang pergi cerita macam mana. Dah orang mai 2-30 orang dah. Dia kata semua boleh pergi cepat. Sebab dia ada sindiket dia orang ni. Kalau dah yang pertama dapat apa, dia beritahu pada orang lain, jadi teruk saya. Tapi saya disiplinkan diri saya. Lepas tu petang saya main.
1 jam. Lagi tak habis 1 jam, tak berhenti. Malam, lepas tu pergi masjid. Lepas tu dengar ceramah agama, pukul 8. Jadi disiplin 1 hari. Lepas tu saya rasa saya tidur, nyenyak elok. Tak diganggu siapa-siapa, termasuk mimpi-mimpi ngeri, tak ada. Jadi, bila kita disiplin elok, kita akan membina akhlak yang mulia pada esok hari. Kita kena ingat bahawa bagi orang Islam, bagi orang bukan Islam, dia pembinaan akhlak yang mulia itu dituntut oleh agama mereka. Bagi Islam, agama Rasulullah diutuskan untuk membina akhlak. Al-Quran itu ialah akhlak Rasulullah. Kenapa kita yang mengikut Al-Quran ini menjadi orang yang melanggarnya? Itu persoalannya. Dulu, sebelum agama Allah ni mari di kalangan orang-orang Melayu, kita belum agama Islam lagi, kita mewarisi satu benda yang cukup tinggi, iaitu budi bahasa. Bila Islam mari, budi bahasa ni diterapkan. Adat yang tidak bercanggah dengan syarak, kita ikut. Kita mempunyai disiplin yang tinggi. Kita mempunyai tata susila tertentu dalam masyarakat. Siapa yang buat jahat, dia akan mendapat sanction daripada masyarakat. Itu cerita dulu. Selepas itu, zaman makin berubah. Dan lepas itu, mulalah zaman makin maju, di mana terdapat perbezaan yang ketara di antara orang yang belajar agama dengan orang yang belajar yang lain. Bila perbezaan ini berlakulah, maka terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. Dulu, semua orang belajar yang sama saja. Mengaji Quran, lepas itu balik belajar sikit kepakaran, buat jala ke, buat rumah, sama ya. Jadi, kita diikat dengan budi bahasa dan sebagainya kerana kita belum bercambah dan mempelbagaikan hidup kita. Tapi bila hidup kita telah diperbagaikan, kita telah mengikut peredaran zaman tanpa mengetahui siapa kita. Itu sebab bila Pak Lah memperkenalkan istilah hadari ini, kita kena kembali balik kepada keadaan di mana kita mencipta tamadun. Bukan tamadun cipta kita. Kita hadir dalam hadarah Islamiah. Bukan Islamiah, hadarah Islamiah, hadir. Hadir dengan kita kena menyesuaikan diri dengan keadaan. Sekarang kita bukan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita kembali balik kepada pegangan asal. Adat yang tidak bercanggah dengan syarak. Lah ni kadang-kadang senyum mempayah. Dulu student, kalau cikgu mari, dekat dia bangun. Kalau dekat sekolah, sekarang ni dia bangun. Tapi kalau tempat kenuri, dia nampak cikgu dia sembunyi. Kalau dia isap rokok, dia cepat-cepat baling. Tapi ada setengah tu depan dia, cikgu dia mari, dia isap rokok, dia mus depan cikgu tu pula. Begitulah rosaknya budi bahasa, begitulah rosaknya perbuatan yang sehingga bercanggah dengan agama. Kenapa hal ini berlaku? Semua orang tahu jawapan, tak payah tanya. Buat penat tanya ya. Convention ni sebenarnya kita mengikut apa yang Allah berfirman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ustazah semua duk takut kalau saya baca silap. Silap tegurlah ustazah ya. Tapi tak silap ni duk hafal tiap hari. Subuh, pagi, semalam. Jadi Allah mengingatkan manusia supaya memperingat-ingatkan. Manusia ni mudah lupa. Kalau manusia tak lupa, Allah tak suruh kita sembahyang sehari 5 waktu. Lupa tu. Mula-mula Allah ingat manusia ni memang Allah pada peringkat awal dia tahu manusia ni terlampau pelupa, dia suruh sembahyang 50 kali. Tapi setelah Rasulullah pergi merayu, akhirnya kita dapat 5 kali. 5 kali itu pun yalah. Kalau 50 kali saya ingat tertinggal 20 kot sehari. Tinggal 30. 5 kali pun subuh gajah tu banyaklah. Kalau hari sekolah, subuh alright. Hari Sabtu rahat, apa yang binatang kabir ni? Gajah. Gajah lah, subuh gajah. Bukan subuh gajah, sebenarnya subuh lain. Binatang yang keluar lepas subuh ni bukan gajah. Rendah sikit di gajah yang jalan tunduk tu. Subuh tu. Jadi, tapi orang segan nak sebut, jadi orang sebut subuh gajah. Gajah dia tak keluar masa tu. Saya tahu saya dah masuk hutan. Gajah dia sama ada dia keluar siang ataupun dia keluar malam selepas
Harid. Lepas tu dia. Jadi, mari tajuk ni balik. Kenapa berlaku? Kita tahu. Antaranya orang kata sebab environment kita hostile. TV ni, internet yang ni. Lepas tu filem-filem ni. Semua kita tahu sebab-sebabnya. Tapi tidak ada seorang pun, kerana ibu bapa tak bagi perhatian. Ni kerana cikgu duk bagi perhatian kat orang pandai. Orang yang bodoh cikgu tak ambil tahu. Pakai cikgu human. Cikgu bukan dibuat dengan kayu, cikgu dengan komputer, cikgu human. Dia pun ada perasaan juga. Duk cakap 10 kali tak mau dengar, dia cari yang boleh cakap sekali yang dengar lah. Human. But cikgu kena sabar dan patah balik kepada keadaan asal. Tetapi jarang sangat orang yang berkata, sebab-sebab berlaku ni kerana saya. Tak ramai. Saya beli sebuah buku, kecil ya, buku besar ni di Singapura. Tapi masa itu orang dok keluar buku Edward dibunuh tu semua orang baca buku motivasi semua. Edward dibunuh tu bukan dia ni, dia kaya kerana jual buku ya. Tapi dia sendiri kalau pergi berniaga sangat bergerak cepat dia pun tak tahu lah. Sebab teorinya terlampau melambung di awan sampai orang tak boleh ikut. Tapi ada sebuah buku dikeluarkan oleh satu orang. Buku tu nipis ya. Dia kata semua orang dan dia berjaya dalam hidupnya dan dia seorang jutawan yang punya harta lebih kurang 100 juta US. Tapi dia berniaga. Dia berniaga kecil-kecilan dan punya rangkaian perniagaan yang cukup bagus. Dia berkeluar satu buku. Dia kata semua ini, dia kata, tajuk buku tu dia buat love, hati. Semua ini bermula dengan hati. Kena cari jalan supaya manusia ini diperbetul, diperbersih, dibagi kursus, dibuat apa saja untuk membetulkan hati sebelum kita membelanjakan wang terlalu banyak untuk benda-benda yang lain. Jadi kursus hati nurani asma ramah ni akan dibuatlah lepas ni. Membersihkan hati, perbetul hati. Tak ada buat kursus lain. Kursus lain itu dia jadi nombor 2. Nombor 1 perbetul hati. Hati untuk belajar ambil macam hati Nur Amalina. Kalau hati Nur Amalina tu boleh ambil gambar teropong buat scan, saya nak tengok macam mana bentuk dia. Hati Nur Amalina, idola saya ini, bagaimana dia mampu untuk bertegas, buat keputusan dan pegang kepada prinsip hidupnya. Kalau dia kata sembahyang subuh. Kalau dia kata nak cakap orang putih, cakap orang putih. Kalau dia kata pengetua nak belajar bahasa Inggeris, pengetua bahasa Inggeris. Saya petikai. Dr. Rahman Daud kata, boleh baca teks. Alright, saya ikut Rahman, no problem. Semua teks akan disediakan untuk boleh kita sampai dalam bahasa Inggeris. Tapi bukan untuk tujuan, hak round pertama ni bukan tujuan nak bagi kata hebat bahasa Inggeris. Yang pertama ialah memupuk budaya berbahasa Inggeris. Seperti saya telah bertekad 3 bulan lagi saya akan pergi kepada sekolah Datin Naimah untuk berucap dalam bahasa Arab. Sebab sekolah agama tak boleh cakap Arab. Jadi saya akan berucap dalam bahasa Arab dan saya mula berbual dalam bahasa Arab dengan penuntut-penuntut sekolah agama. Sebab sekolah agama dia pengetua sekolah Arab demikian juga. Sebab apa? Mereka hanya ada pelajaran bahasa Arab. Kecuali sekolah Yayasan Islam dan sekolah Matri yang menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Jadi nak salah dia orang ni tak boleh. Sistem macam itu. Nak salah pengetua guru besar kerana tak bahasa Inggeris. Dia sekolah Melayu dan dia tidak diajar budaya untuk berbahasa Inggeris. Tak boleh salah ni. Saya ialah dengan Cik Saleh ni orang yang pertama yang keluar daripada menjadi orang yang dibuat ujian. Kita macam guinea pig, tikus lah kan, dibuat ujian. SPM yang pertama. Kami kumpulan pertama, ni cikgu-cikgu ni pengetua ni, kumpulan yang pertama. Dan selepas itu kita diberi penekanan kepada menguasai ilmu bukan bahasa. Hanya tertinggal bahasa. Dan selepas 5 tahun lepas itu, Jawi pula dihapuskan. Sampai kita buta Jawi sampai sekarang. Saya walaupun Jawi tak dihapuskan sebab lama tak menggunakan Jawi, mula merangkak, muratap saya dengan bahasa Jawi sekarang. Nak tulis bahasa Arab. Tempat tulis Melayu bahasa Rumi dulu, saya lagi batang bahasa Arab. Arab pula kena tanda, tak tanda pening kepala. Jadi, tak apa, menguasai ilmu adalah satu benda yang cukup tidak ada masalah. Jadi kita nak jadikan budaya bahasa Inggeris. Budaya dulu. Cakap orang putih lah. Yes, no, alright, thank you very much. What's the problem? Ahlan wa sahlan, ya marhaban, ya welcome. What's the problem?
Nobody going to criticize me. After I'm still in MB, whether I make mistake or whether I make mistake or not, whether whether ana takalam Arabiah yang tak betul, what's the problem? Ataupun saya boleh belajar Mandarin, saya jumpa Alan, saya kata what any, what's the problem? I don't understand the language. But if I understand the language, no problem because Alan is very much older than me. Okay lah kan? Kalau younger than me, it's a problem. So, no problem. Sebab ini nak jadikan budaya. Budaya untuk menguasai bahasa, mesti mula. Betul lah cikgu-cikgu, no problem. Dan saya akan hantar wakil saya daripada wakil rakyat. Ni wakil rakyat ni akan hadir di sekolah, membaca ucapan dalam bahasa Inggeris, pengetua cakap bahasa Inggeris, tapi bila tak arahan, cakaplah bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris cukup, 10 patah cukup. Kalau nak start 200 patah, Alhamdulillah. Tapi arahan buatlah dalam bahasa Malaysia, arahan penting. Ini adalah lebih kepada budaya. Mula start hari yang pertama hari Isnin. Lepas tu sambung tiap-tiap hari. What is the problem? Bahasa Arab pun demikian juga. Cuma jadikan budaya. Ini kita bahasa sendiri cakap tak betul, bahasa orang lain tak reti. It's a problem. Mari balik kepada budaya cemerlang. Tajuk saya ni pasal budaya cemerlang. Budi bahasa cemerlang ni ialah duduk dekat hati kita. Kalau kita nak senyum kat orang, kita senyum lah. Kalau kita nak cakap lemah lembut kat orang, boleh. Setengah orang duk cakap keras tu. Ana takalam tu, ana punya al-wakil rakyat. Al-Baq al-Syekh as-Salah al-Sahabatu. Sahabatu. Al-Baq, Cikgu Bakak lah, Datuk Bakak. Jadi Al-Judah Al-Baq as-Salah al-Syekh. Saya pun bertakalam Cikgu Bakak dalam bahasa Arab. Saya kata, suara you tinggi sangat. Dia kata, no problem, boleh rendah. No problem. Jadi, seperti saya baca hadis. Saya kata, Man aro da'an yansaha lizi sultani. Kalau kamu nak menegur satu orang atau pemerintah, tegurlah dengan jari-jarinya. Jangan cara tertutup, jangan cara terbuka. Jadi saya tegur dia depan-depan. Antara saya dengan dia. Tetapi contoh dalam majlis ilmu ni, kami ambil lah contoh kami wakil-wakil rakyat. Semua terletak kepada hati, budaya cemerlang. Kita ni asal orang cemerlang. Kita bukan asal daripada lain-lain. Bukan asal daripada Mr. Cat ke, Mr. Chicken. Tak, kita asal daripada orang, human being. Kita boleh buat budaya cemerlang kat kita. Tapi kita tak mau buat. Kita tak mau cuba. Kita nak sekarang ni, kita nak perkenalkan budaya cemerlang ni bukan pergi kempen cara terbuka. Kita nak cuba 1 hari budaya cemerlang di sekolah. Kalau tak boleh jadi. Hari ni kita sekolah agama Arab. Cikgu nak, hari budaya cemerlang. Tengok cikgu dia pun alim. Dia pun cakap lemah lembut. Semua orang kata, hari ni ikut pengetua. Semua orang jalan hangguk-hangguknya pengetua. Tak ada masalah. Apa khabar? Assalamualaikum. Jangan kasar. Assalamualaikum. Apa abang? Itu Arab yang kasar dah. Biar pergi. Dia duduk padang pasir. Kita bukan padang pasir. Dia tak ada hujan. Kita ada hujan. Jadi dia bahasa dia dan kasar. Kita Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya marhaban. Tapi jangan pelan sangat. Nanti jadi high pula. Sederhana. Orang lelaki jangan pergi jadi macam masa imuda atau berlakon. Jangan. Laki-laki, perempuan. 1 hari budaya cemerlang di sekolah. 1 hari budaya buat. Cikgu besar buat. Sebab saya bila ada orang kritik saya pasal bahasa Inggeris ni, Allah. Saya kata sebagai pengetua, boleh tidur malam ke kita bila dengar cerita anak kita tak boleh kerja kerana tak boleh cakap orang putih. Sejauh mana sumbangan kita untuk membolehkan anak kita bahasa Inggeris? Saya kalau saya jadi pengetua, saya tak boleh tidur. I definitely very sure I cannot sleep the whole night. Because I've been thinking, what happened to them? What happened to the family? Setengah tu dah berkahwin, ada anak. Mari, jumpa saya Datuk. Ni macam mana, dua-dua universiti. Anak duk pegang anak. Tak ada kerja. Saya kata, kenapa tidak mau nak bercakap? Macam mana tadi sekolah pun orang tak ajak. Kita gerakkan sesuatu. Sekarang ni kok nak gerak tak boleh, tak mau menjadi. Sebab apa? Tidak ada kekuatan daripada atas. Nah, di negeri sekarang MB gerak kan. So orang kata MB lain, kami ni federal. You must remember you are here in the state of Perlis. You cannot be federal atas angin. Federal must be di batas tanah.
When tanah belong to state and the responsibility of state government. That's why you pay taxes to the state, not to anybody else. Jangan cakap tu macam tu imam tadi saya kata. Tak imam tadi kata, ini kami di bawah raja, majlis agama. Dia lupa saya ahli majlis. Jadi kalau kamu kata kamu di bawah sana, tapi jangan lupa masjid ni saya punya. Semua masjid ni kerajaan punya, saya kata. Saat lagi nak baca khutbah tak boleh, masjid ni kami punya. Jadi dalam buat cerita siapa punya tak habis lah. Tapi jangan cerita siapa ada kuasa. Cerita siapa ada ilmu. Saya bagi tempoh setahun untuk imam cakap Arab. Tak boleh cakap Arab, maka akan direview balik imamship enter semua. Oh dia tak kacau, memang kacau. Kena cakap Arab. Kalau dia kata banyak mana nak cakap, kurang-kurangnya 100 patah. 100 perkataan bahasa Arab. Sebab apa? Imam pembaca khutbah yang kadang-kadang kita baca tak faham, tak patut. Mesti menguasai bahasa Arab. Jadi semua ni boleh buat kalau jadi budaya. Budaya cemerlang kita mesti buat, mesti cakap. Budaya cemerlang ialah senyum. Senyum semua. Tak senyum juga. Budaya cemerlang ialah berjalan perlahan-lahan di hadapan orang tua. Belajar. Saya di atas pentas saya tunjukkan bila saya tak dah biasa. Bila saya lalu depan orang saya tak pasal tunduk. Saya pergi di London, saya lalu depan orang putih saya tunduk. Dalam kapal terbang saya naik kapal terbang BA, British Airways. Saya lalu depan orang saya tunduk. Dia pun heran. Bukan dia pun tunduk, terantuk kepala kami. Saya tunduk, dia tunduk, perap kata. Dari saya pun bengkak lah. Jadi terantuk kepala sebab dia tunduk. Dia ingat saya Jepun. Are you from Japan? So no. This is our culture. We respect others. Oh, thank you very much. You are a great man. Thank you very much. Where are you from? Malaysia. Oh, Petronas Twin Tower. Oh, saya kata nak belanja tapi dalam kapal terbang makan free. Tuan-tuan, orang ingat kita. Lebih-lebih lagi. Tapi kalau saya lalu depan dia buat angkat kaki dan kita kan duduk dalam kapal terbang ni, dia angkat kaki nak bersila panggung. Dia tala belah kita. Kalau dia jiak tak anjing, bayangkan lekat dia gitu. Kita nak makan tak boleh. Saya pastikan saya duduk tertib dia. Dia tak mahu dia tunjuk kaki kat saya. Kadang-kadang kalau saya naik kapal terbang, kalau kawan saya dia sila panggung, saya tepuk kata, friend, letak sikit kaki. Jadi dia akan teringat sampai hidup sebab saya yang teguk dia. Sebab apa? Ni nak kena hormat jiran. Budaya cemerlang ni bukan kat diri. Untuk kebaikan diri, jiran dan juga negara. Cuba buat baik sekali. Lalu depan orang tunduk. Saya ada kawan saya daripada Sabah, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Alfred Jabu. Dia biasa macam tu, tunduk ke orang. Dia bukan saya tunduk ke orang. Dia hormat Prime Minister. Tapi lalu depan gambar pun dia tunduk. Saya tengok dia tunduk. Saya tengok bila Dr. Mazil, Dr. Mazil. Bila Dr. Mazil mari, saya tengok. Saya tanya orang dekat VIP room. Dr. Mazil mari. Dia tak. Dia tunduk pergi bilik ayak pasal apa? Dia dia macam tu, depan gambar pun dia tunduk. Dia macam tu. Itu dia biasa. Dia kata you bow even before the picture. Dia kata yes. Dia kata this is my culture. Saya biasa. In fact saya hormat this man. Dia kata. Dia sampai teratur. Dia jadikan budaya hormat. Ni adik-adik semua saya nak beritahu. Ni kami ni ibu bapa. Tanya ibu bapa mana yang tak kembang perut tengok anak dia berbudi bahasa. Kita ni tak sangga seronok pergi cerita kat orang. Tunduk bukan main. Tapi kalau anak dia bermain, balik rumah, Assalamualaikum, terus pergi bilik. Kita rasa macam nak terbang jantung tu sebab tetamu dah di rumah. Anak kita terpaksa-paksa. Jabat tangan, cium tangan. Dia pergi dengan megah. Tapi kalau dia buat dengan cara yang ni, dia puas, kita puas. Ibu bapa yang puas hati, anak-anak akan juga puas hati. Orang kata buat apalah kita hanya menunaikan tanggungjawab kita sebagai sembahyang, tapi tanggungjawab fardu kifayah yang ada hubung kait dengan sembahyang kita tak buat. Kadang-kadang fardu kifayah ni jadi fardu ain kalau kita tak jaga elok-elok. Budaya cemerlang ialah perbuatan yang mesti dibuat di peringkat sekolah, di peringkat kampung, di peringkat macam mana. Setengah benda tuan-tuan kita boleh selesai dengan elok, tapi kerana percakapan tu boleh menyebabkan benda tu jadi besar. Ada orang telefon saya, dia kata, ni betul ni betul berlaku. Dia kata, dia telefon saya, ni bas nak masuk, tu imam ada 65 orang. Saya kata, okey, saya akan cuba uruskan.
Dia ada ulang cakap yang sama sebab dia cakap Siam, saya tak faham. Dia cakap Melayu yang dia kata apa dia nak? Saya kata okey, saya ambil tindakan. Takkan tak boleh tolong? Ya, insya-Allah saya ambil. Takkan tak boleh tolong? Saya kata saya nak tolonglah. Padahal benda kecil ya, dah saya tertinggi suara saya. Dia duk kata, saya tinggi suara pun takkan tak boleh tolong. Dia ulang yang tu ya. Saya kata, Cikgu Ramli, kamu ni berbahasa Melayu dengan kita dengan tepat. Sekarang ni di Malaysia ada peraturan. Saya minta tolong dah pengarah JPJ, dia tak boleh buat. Sebab sekarang ni peraturan dia tak boleh. Sekarang ni saya korbankan, saya kata saya pergi ambil kamu dengan bas saya. Dia kata boleh juga. Padahal benda tu boleh selesai dengan elok. Tapi nak minta kita suruh langgar undang-undang, tak berbudi bahasa sikit lah. Langgar undang-undang kata kami nak masuk bas tanpa insurans. Kacau. Boleh masuk bas, tapi dengan menggunakan insurans. Ataupun gunakan bas ini. Tapi benda tu benda kecil. Tapi cara bercakap jadi besar. Isu kecil. Di rumah kita isu pasal kucing mari kat kaki apa? Kat kaki anak kita bawa balik Kuala Lumpur, dia menjerit. Woi, dia menjerit. Bila dia menjerit, gulai tertumpahlah atas pinggan. Jadi mak dia kata, makan pun tak reti kasak. Jadi kerana kucing mari belah kaki, satu keluarga bergaduh kerana kucing tadi. Pada kucing itu mari serondoi, rahmat tu. Kucing mari juga rahmat. Saya kalau balik ya, kucing menyambut saya dengan cukup baik. Ada yang mati pada sebab kereta langgar. Sebab apa? Dia tahu kereta saya pula balik tu. Dia sambut. Dan saya cepat-cepat pergi cari apa yang patut. Bagi dia makan dulu baru saya makan. Saya pun tak patut juga. Tapi tak apa. Dia tak faham, dia binatang. Jadi, mari balik ini, kerana kucing boleh bergaduh. Padahal kalau kita cari punca asal, kucing. Punca asal kita ialah kerana apa? Kerana kita marah anak kita tengok TV dan tak hormat orang, akhirnya kita boykot dia, muka masam, dia muka masam kat kita. Asal usulnya perkara kecil jadi besar. Tapi yang besar boleh diperkecil, yang kecil boleh dibesar, itu terpulang kepada sejenis benda yang dalam perut kita, iaitu hati. Perbetulkan hati. Buat kursus hati. Saya dah sebut 10 tahun benda ni, tapi tak menjadi. Sekarang saya serius. Tak melawak-melawak dah. Ana la amza anymore. Arabiah takalam. Dia tidak melawak lagi dah. Saya akan buat cara betul. Dan itu sebab kita tubuhkan Institut As-Sunnah. Hari ini ada pelajar-pelajar yang hadir, ada tu imam, ada ketua jabatan. Kita akan, Institut Sunnah ni apa dia? Kita berbincang ilmu. Tuan-tuan, sekarang ni orang ada ilmu sikit. Dia cuba nak pertahankan dia punya ilmu sampai bergaduh. Ada orang percaya As-Sunnah, ada percaya Al-Mazhab. Orang yang bercakap mazhab sunnah ni, dia tak reti apa pun. Dia belajar bismillah perlahan, bismillah kuat, tak ada kunut, ada kunut. Lepas tu tak ada doa, ada doa, tak ada telkin, ada telkin. Lepas tu dia nak cengih. Dah, jangan. Majlis Institut As-Sunnah ni, orang boleh bercakap apa saja, tapi terbuka. Jadi saya di Institut Sunnah ni ialah membuka minda kepada kecemerlangan. Sini ialah membina nilai-nilai Brunei ke arah kecemerlangan. Saya pula di sana membuka minda ke arah kecemerlangan. Orang yang punya tolak ansur yang tinggi, dia akan berjaya. Orang yang jumud, taksub, dia tidak akan mencapai kejayaan. Jadi saya terima kasih banyak-banyak. Cukup itu sumbangan saya sedikit pada pagi ini. Sepatutnya saya mari pagi tadi, tapi setelah berunding dengan sakannya semalam pada pukul 12, kita bersetuju saya mari pukul 11. Tapi 11.30 saya mari pula terawal, tak apalah boleh bersembang dengan Saleh, lama tak berbual dengan dia. Jadi kita bersyukur sebab boleh buat satu permulaan yang tepat. Kalau hari ini dapat 10 orang yang berjaya, nilai murni cukup. Kalau tak boleh orang, kita sendiri bagi nilai murni. Tapi nilai murni ni ialah biar memula dengan kecil. Sebab agama Islam bermula dengan seorang, Rasulullah sendiri, lepas tu isterinya, sekarang dah jadi 1.5 bilion. Tapi kalau mula 1.5 bilion, lepas turun tinggal 1.4, itu tak betul lah. Bermula dengan sikit, akan besar. Dan kita sentiasa bersyukur, banyak mana pun kejayaan kita. Tapi kalau kita kata, mari 100 orang balik jadi penyamun 90, kalau kita menyesal, jadi kita tak boleh buat kerja. Tak apa, balik jadi penyamun 90, esok panggil 90 orang, 10 orang berjaya, tinggal 80. Akhirnya kita berjaya. Yang paling penting adalah kesabaran. Niat, innamal a'malu binniyat, berjihad ke jalan Allah untuk membuat yang terbaik. Sudah pasti kita mencapai kejayaan. Saya berdoa semoga kita semua mendapat rahmat
dan juga taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang nampaknya semua sekali daripada pengetua, daripada pengarah, pengetua, pengarah jangan bimbang kadang-kadang salah saya sebut Kedah, tak apa. Sebab apa? Banyak juga boleh kata majoriti pengetua di Perlis, ketua jabatan ialah orang Kedah. Jadi banyak juga orang Perlis juga bekerja dengan gilai. Macam pengarah pegawai daerah Port Dickson semalam, Tengku Derih. Dia cakap ya apa? Ya Tengku Derih kawan saya. Sekolah Tok Syekh Keling Rahman Daud. Jadi dia orang Perlis. Jadi mana kita pergi di situ tidak ada masalah. Tapi yang saya seronok ialah Jabatan Pendidikan daripada atas sampai ke bawah semua ceria. Adalah seorang kadang-kadang yang keras sikit, hati batu sikit. Tak apa, kita buah air hati batu. Memang ada cair lah. Sebab benda itu tidak jadi masalah. Ada niat untuk betul jadi elok. Bukan semua elok. Dalam rumah kita pun kadang-kadang anak 5 orang ada perangai macam-macam. Ini kan pula yang besar. Jabatan clear, sekolah clear, student clear. Sekarang ni ialah nak masukkan. Pertama bahasa Inggeris. Kedua bahasa Arab. Ketiga bahasa Mandarin. Yang ketiga bahasa Perancis. Sebab saya nak belajar bahasa Perancis tahun ni ya. Lepas tu bahasa Mandarin, hak penghabis sekali ialah bahasa Siam. Pasal apa? Duduk sempadan dengan Siam, tak ada cakap Siam. Ini ilmu. Ilmu. Belajar satu bahasa, dapat pahala. Tapi belajar bahasa Arab, sebab dia bahasa Al-Quran, dapat 2 pahala. Seperti mana Arab berpatah, man adabani harfan, sirtuhu amdan. Betul ya Ustaz? Sesiapa yang mengajar aku satu perkataan, aku akan menjadi hambanya. Itu dia nilai tinggi bahasa Arab. Ajar satu perkataan. Sekarang saya dah jadi hamba mufti dengan hamba Naimah. Pasal apa? Mereka dah ajar bahasa Arab saya. Tapi saya dah ajar bahasa Inggeris kat mereka balik, mereka menjadi ada hamba saya. Itu tingginya nilai ilmu itu. Man adabani harfan sirtuhu abdan. Al-ilmu bila amalin sajaratin saja Masya Allah sajaratin bila samarin. Ada ilmu tak dilaksanakan umpama pokok tak berbuah. Sebab saya tak ada takti bahasa Arab. Kalau siapa takti bahasa Arab tak ajak saya, macam pokok tak berbuah lah. Baik ajak. Demikian juga orang tahu bahasa Inggeris dan seterusnya lah. Saya saja nak cakap bahawa saya tengah duk hafal bahasa Arab. Man jadda wajada. Siapa yang berusaha dia dapat kejayaan. Wa man zara'a hasoda. Dan siapa yang tanam pokok dia dapat buah. Wallahu a'lam. Saya dengar anda diri meresmikan Konvensyen Budi Bahasa dan nilai murni menjaya kecemerlangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Wabillahi taufiq. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Pengarah Pelajaran untuk menjemput dan mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim bagi menyempurnakan pelancaran konvensyen dan kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Dipersilakan. Afu as-sauf, buka kain. Sapa ketulusan ikatan sepanjang usia. Para guru
satu amanah, budi bahasa budaya kita. Ibu bapa dan kaum keluarga, saudara terdekat jiran tetangga, sayang menyayangi, bertegur sapa, ketulusan ikatan sepanjang usia. Para guru, rakan sekolah, turut warnai kehidupan kita. Ilmu ditimba, pengalaman bertambah, pergaulan sehat pribadi ceria. Bangsa Malaysia berhemat tinggi, ramah dan mesra, elok pekerti, yang tiada dibantu, yang lemah dilindungi, bertimbang rasa hormat menghormati. Kita berhikmat, jujur dan ikhlas, mencurah bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat satu amanah, budi bahasa budaya kita. Budi bahasa budaya kita. Budi bahasa budaya kita. Terima kasih. Terima kasih adik Syam Syuhaida Sabri. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim yang telah sudi menyempurnakan pelancaran konvensyen dan juga kempen budi bahasa nilai murni peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Sesungguhnya Datuk Seri budimu dijunjung, jasamu kami sanjung buat sepanjang zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, bersempena dengan pelancaran kempen budi bahasa dan nilai murni peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim untuk menyampaikan simbol pelancaran kempen berbudi bahasa dan nilai murni kepada sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Dipersilakan. Dipersilakan Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Hadi bin Harun, Naib Yang di-Pertua Persatuan Kebangsaan Pengetua Se-Malaysia Negeri Perlis, untuk menerima daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim. Untuk sekolah menengah dan untuk sekolah rendah dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Ghani bin Mahmud, pemangku pengerusi Majlis Guru Besar Negeri Perlis, tampil ke pentas untuk menerima simbol pelancaran. Dipersilakan. Terima kasih daun keladi, dilirik hanyalah padi, diinang si gadis desa, dikilik hanyalah budi, dikenang hanyalah jasa. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Pengarah Pelajaran Negeri Perlis untuk menyampaikan cenderamata istimewa kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berbahagia Pengarah. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sidang hadirin, maka dengan itu sempurnalah sudah Majlis Perasmian dan Pelancaran Konvensyen Berbudi Bahasa dan Nilai Murni Menjana Kecemerlangan Pendidikan di Negeri Perlis. Pisau raut si bongkok hulu, bentang tilam tengah halaman, pasir dan laut
menjadi guru, alam terbentang menjadi pedoman. Sekali lagi majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim yang telah sudi hadir bersama-sama kita pada hari ini. Saya juga bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Div-Div jemputan dan sidang hadirin sekalian yang juga turut hadir untuk sama-sama memeriahkan acara perasmian kita pada pagi ini. Majlis turut menjunjung budi kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dalam menjayakan acara kita, acara pelancaran dan perasmian pada hari ini, sama ada sokongan material dan juga moral, walaupun balasannya hanya dengan sepatah kata. Teramat tinggi budi dan jasa pengetua dan warga Sekolah Menengah Teknik Kangar yang telah sudi menyediakan tempat berlangsungnya acara ini. Sesungguhnya tiada tempat lain yang sesuai di Malaysia ini untuk acara pembentukan nilai-nilai murni, melainkan Dewan Murni Sekolah Menengah Teknik Kangar. Budi kalian kami bawa sampai ke mati. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Div-Div jemputan dan sidang hadirin sekalian, berakhir sudah majlis kita, majlis pelancaran dan perasmian pada pagi ini. Untuk itu majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia, Tuan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia diiringi oleh yang berbahagia Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan Div-Div jemputan yang lain untuk menjamu selera jamuan tengah hari di Restoran Melati Sekolah Menengah Teknik Kangar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Diikuti oleh sidang hadirin sekalian, dipersilakan untuk menikmati jamuan yang tersaji di tempat-tempat yang telah dimaklumkan sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita bergerak untuk menikmati jamuan tengah hari, jualan cenderamata istimewa Convention Budi Bahasa dan Nilai Murni Menjana Kecemerlangan Pendidikan Negeri Perlis ada dijual di luar dewan sana, berupa badge dan juga clip tie. Badge berharga RM2, manakala clip tie berharga RM4. Tuan-tuan bolehlah mendapatkan cenderamata istimewa itu. Baiklah tuan-tuan dan